Namun yang terpaling berpaling di paling misteri adalah kalau korang tengok betul-betul dekat bahagian atas monumen ini dikatakan terdapat kod rahsia yang berbentuk seperti kod binary dililit di sekeliling monumen itu. Apa maksud sebenar kod tu? Universiti seluruh Malaysia di bawah sekolah berasrama penuh. Menurutnya sekolah ini merupakan institusi khas bagi pelajar yang betul-betul genius dan kebanyakannya dari golongan elit. Malah institusi ini juga didakwa merupakan markas ketenteraan tercanggih di dunia dan bertindak sebagai intelligence service yang setanding dengan CIA. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan mereaction lagi video dari channel Faktau Channel. Setiap weekendnya akan ada video-video terbaru. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu updatean setiap weekendnya, langsung aja subscribe Faktau Channel. Tentang 10 lokasi rahasia yang disembunyikan di Malaysia. Oke, nanti kita lihat rahasia apa yang disembunyikan di Malaysia ini guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa, aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsiwidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Baru-baru ini, Fakta dapat satu email daripada korang semua yang mendakwa kononnya terdapat sebuah agensi kerajaan Malaysia yang beroperasi secara gelap bernama Semasum. Sekarang ni dah jadi macam trend pula. Korang bagi cadangan dekat Faktau melalui email kan? Jujurnya Faktau tak pernah tahu dan dengar pasal Semasum. Dan sebab itulah Faktau keluarkan disclaimer pada awal video tadi. Tapi benarkah terdapat tempat seperti itu di Malaysia? Nampak macam tak logik kan? Tapi sekiranya ia tak logik, macam mana cerita ni boleh timbul? Oleh itu dalam video kali ini, Faktau nak korang tengok dan nilaikan sendiri sejauh manakah kebenaran lokasi-lokasi yang bakal Faktau ceritakan. Siapa tahu mungkin ada rahsia yang membawa kita lebih. Maaf, silap intonasi pula. Siapa tahu mungkin ada rahsia yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang tersembunyi. 10 tempat yang dirahsiakan di Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Peti simpanan dokumen rahsia negara. Seperti yang korang tahu, salah satu aspek yang paling kritikal dalam menjamin kepentingan serta keselamatan sesebuah negara adalah maklumat kan? Disebabkan itulah terdapat peti dan dokumen di Malaysia yang mengandungi maklumat penting negara akan dikategorikan sebagai rahsia besar negara berdasarkan Akta Rahsia Rasmi 1972 atau OSA, di mana ia perlu disimpan dan dijaga dengan sangat-sangat rapi. Sebab itulah kawalan peti simpanan dokumen rahsia negara sangat-sangat ketat sehinggakan semua pegawai yang bertugas menjaganya diwajibkan menandatangani akuan sumpah dan terdapat prosedur ketat yang perlu dipatuhi ketika menguruskannya. Malah lokasi sebenar peti simpanan itu juga turut dirahsiakan bagi mengelakkan daripada sebarang cubaan untuk mencurinya atau disabotaj. Selain itu, dikatakan peti besi ini turut mempunyai kod rahsia dan ada sesetengahnya menggunakan biometrik yang akan ditukar setahun sekali, di mana peti ini akan diawasi oleh kamera keselamatan dan dijaga oleh pengawal 24 jam. Wow. 9. Setiap harinya 24 jam dijaga. Menara Telekom. Cuba korang bayangkan kalau di bawah Kuala Lumpur tersembunyinya sebuah ruangan rahsia sebesar padang bola. Menurut banyak perkongsian yang Faktau jumpa, ramai yang mendakwa terdapatnya sebuah kawasan bawah tanah atau bunker yang terletak di Jalan Raja Chulan berhampiran Museum Telekom. Malah laluan ini yang didakwa dibina oleh pihak British menghubungkan Bukit Nenas, Museum Telekom dan Sekolah St. John. Bukan itu saja, terdapat juga saksi yang mendakwa pernah memasuki bunker ini mengatakan kawasan itu mempunyai keluasan seperti padang bola dengan ketinggian dari lantai ke bumbung setinggi 2 meter. Mungkin itu merupakan terowong untuk laluan kabel telekomunikasi kot. Tapi takkanlah sebesar padang bola kan? Walaupun pintu untuk masuk ke laluan tersebut didakwa berada di sekitar Museum Telekom, namun ia tidak pernah dijumpai sehingga kini. Tapi kan sebelum ni Faktau pernah buat pasal terowong rahsia yang dijumpai di Bukit Nanas.
terowong Bukit rahsia Nanas. berusia ratusan tahun sepanjang 10 meter. Mungkinkah terdapat kebenaran di sebalik cerita ni? Tuh terowong Bukit Nanas. 8. Monumen Alaf Baru. Monumen Korang pernah Alaf. perasan tak benda ni kalau korang Alaf. pergi Putrajaya? Apa benda sebenarnya tu? Kalau korang nak tahu, tugu ini dipanggil sebagai Monumen Alaf Baru yang terletak di Presin 2 Putrajaya Alaf dan Baru. ia merupakan monumen negara yang pertama dibina khas untuk wilayah Persekutuan Putrajaya. Apa yang menariknya, di bawah tugu ini jugalah tempat di mana Perdana Menteri Malaysia yang ke-4 dan 7 menanam kapsul masa, di mana kapsul itu didakwa akan dibuka pada tahun 2020. Kejap. Maksudnya kapsul tu dah dibuka ke? Jawapannya dah belum lagi. 2024. Sebab apa? Bukan setakat faktau, tapi ramai yang pernah mempersoalkan pasal isu ni. Namun yang terpaling berpaling misteri adalah kalau korang tengok Terpaling betul-betul dekat bahagian atas monumen ini dikatakan terdapat kod rahsia yang berbentuk seperti kod binary dililit di sekeliling monumen itu. Apa maksud sebenar kod tu? Faktor dah puas cari, namun masih tiada seorang pun di Malaysia yang menafsirkannya. Mungkin sebab ramai yang tak perasan kod. Siapa tahu apa maksud kod rahsia ni? Boleh komen di bawah bagi yang tahu. 7. Terowong bawah tanah Ipoh. Di tengah-tengah bandaraya Ipoh terdapat laluan rahsia bawah tanah. Macam susah nak percaya kan? Pernah tak korang dengar cerita orang tua dulu, mungkin mereka ada mengisahkan tentang sebuah terowong atau laluan rahsia di Bandaraya Ipoh yang menghubungkan beberapa bangunan di sekitarnya. Tetapi menurut perkongsian daripada beberapa orang saksi yang pernah bekerja dan masuk ke laluan rahsia itu, ketika pemerintahan British, mereka mendakwa terowong tersebut menghubungkan 3 bangunan warisan di tengah-tengah bandaraya itu. Malah ketika pemerintahan British, terowong itu juga didakwa pernah digunakan untuk membawa pesalah dari balai polis ke mahkamah dalam keadaan yang selamat daripada serangan hendap. Faktor pernah ceritakan mengenai terowong ini. Pertama, pintu masuknya mempunyai tangga dan terletak di hadapan bangunan pejabat ketua polis yang kini merupakan bangunan Dewan Bandaraya Ipoh. Kedua, terowong itu mampu memuatkan 3 orang dalam satu masa dan kelihatan seakan-akan longkang besar dengan ketinggian antara 1.5 hingga 1.8 meter. Walau bagaimanapun, pelbagai usaha untuk mencari pintu tinggi masuk sih ke itu laluan ya. rahsia yang 1,5 kononnya terletak di sampai antara Padang 1,8. Ipoh dan balai polis yang kini dikenali sebagai bangunan Dewan Bandaraya Ipoh telah dilakukan selama bertahun-tahun tetapi tetap gagal. 6. Tapak rahsia dinosaur. Dinosaur tapak wujud dekat rahsia. Malaysia. Kalau korang nak tahu, pada tahun 2014, sekumpulan penyelidik geologi dari Universiti Malaya telah menjumpai fosil gigi yang pertama di Malaysia dipercayai milik anak dinosaur jenis Spinosaurid, iaitu spesies dinosaur yang lebih besar daripada spesies T-Rex. Menurut kajian, dinosaur Spinosaurid didakwa merupakan spesies dinosaur setinggi 50 kaki yang memakan hidupan air dan ia seolah-olah mempunyai sebuah sirip di bahagian belakangnya. Kajian ini merupakan kerjasama Universiti Malaya bersama Waseda University dan Kumamoto University Jepun dan ia telah bermula sejak 2012. Fosil tersebut didakwa ditemui di sebuah kawasan hutan di Pahang. Namun begitu, para penyelidik dikatakan membuat keputusan untuk merahsiakan lokasi sebenar penemuan itu kerana risau berlaku pencerobohan di kawasan kajian. Malah bila fakta nak cari lokasi sebenar tempat ni pun, banyak artikel berita rasmi turut merahsiakan lokasi sebenar tempat itu. Rahsia. 5. Bangka Putrajaya. Bangkar Rahsia tersembunyi di Putrajaya. Putrajaya. Tajuk ni pun fakta pernah ceritakan sebelum ini, di mana terowong rahsia ini telah menjadi isu yang sangat-sangat viral dibincangkan sejak beberapa tahun lalu. Menurut perkongsian, ada yang mendakwa secara tidak sengaja terjumpa laluan masuk ke dalam terowong ini dan mendapati terdapat puluhan tingkat lagi berada di bawahnya, seakan-akan bangka. Namun, dia tak berani nak masuk lebih dalam kerana kawasan itu dikawal ketat. Ada yang mendakwa terowong itu bersambung dengan beberapa tempat dan salah satunya adalah KLIA dan tempat tersimpannya meriam anti pesawat. Jauh tu. Kalau tengok map, jarak antara Putrajaya ke KLIA adalah sejauh hampir 22 km. Tapi kalau kita fikir balik, kan banyak pemimpin negara berpusat di Putrajaya, jadi mestilah ada langkah keselamatan atau protokol keselamatan jika terdapat ancaman kan? Namun bila faktor selidik lagi dalam pasal benda ni, di Putrajaya banyak CCTV-nya kan? Itu sebenarnya cumalah terowong monorail yang terbengkalai dan salah satu faktor yang ditutup adalah bagi tujuan keselamatan. Tapi kalau terowong monorail takkanlah sampai berpuluh
tingkat seperti dakwaan tu kan? Yang mana satu betul? Korang nilaikanlah sendiri. Kira-kira apa kegunaan terowongan itu, guys? 4. Semasum. Semasum ni Seperti aku yang nggak Fakta ngerti. katakan di Semasum awal tu apa intro tadi, maksudnya? Fakta tak pernah tahu atau dengar pasal perkara ini. Untuk menjawab pertanyaan dalam email tersebut, Fakta telah melakukan sedikit kajian dan mendapati bahawa isu ini pernah dibahas dalam satu blog sahaja dan kemudian disebarkan atau copy paste di Facebook, dan hanya terdapat seorang saja yang bertanya di Twitter. Sumber informasi seperti ini sering kali menimbulkan Sekolah keraguan menengah bukan agama? kerana kredibiliti penulisannya, tetapi kerana adanya Semasum. kesamaan dalam narasi yang Semasum. digunakan. Menurut perkongsian itu, Semasum ini merupakan singkatan kepada Sekolah Menengah Agama Sains Sains Universiti Universiti Mewah dan Mewah. merupakan gabungan sekolah sains, agama dan universiti seluruh Malaysia di bawah sekolah berasrama penuh. Menurutnya Oh, lagi, sekolah. sekolah ini merupakan institusi khas bagi pelajar yang betul-betul genius dan kebanyakannya dari golongan elit. Malah institusi ini juga didakwa merupakan markas ketenteraan tercanggih di dunia dan Oh, bertindak ya? sebagai intelligence service yang setanding dengan CIA. Fuh. Lokasi institusi Semasum ini Malaysia. didakwa terletak di Hulu Kajang dan berupa seolah pekan kecil dan mempunyai lubang rahsia bawah tanah seperti bangkar yang dilengkapi dengan Wah. peluru misil yang canggih di kiri dan kanannya, di mana ia didakwa bersambung dengan kediaman Perdana Menteri. Wish, pelik juga ya. Sejauh mana kebenarannya? Wallahualam. Fakta dah cuba cari pasal institusi ini dengan pelbagai cara, namun tetap tak jumpa. Mungkin ia tak Dirahasiakan. wujud atau mungkin ia ditutup Dirahsiakan. kewujudannya seperti yang didakwa dalam penulisan ini, di mana agensi tersebut bekerjasama dengan syarikat berkaitan Google yang membantu melenyapkan kewujudan mereka. Teringat pula fakta tentang Akademi Sekolah Risikan di bawah ATM, Polisi Perisikan Angkatan Tentera Malaysia, merupakan sebuah institusi yang menyediakan platform pembelajaran dan latihan khas yang memfokuskan tentang cara dan teknik perisikan bertaraf dunia. 3. Markas Mi.io. Markas Ini merupakan Mi agensi paling IO. sulit dalam kerajaan. Kalau korang nak tahu, pada mulanya nama Mi.io atau Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia ini dikenali sebagai bahagian penyelidikan Jabatan Perdana Menteri, dan nama itu digunakan sebagai salah satu cara menyembunyikan identiti mereka sebelum terdedah kepada umum pada tahun 2018. Malah sejak dari penubuhannya, Mi.io telah beroperasi secara rahsia dalam membantu agensi-agensi lain dalam memerangi komunis di Malaysia dan banyak lagi yang melibatkan isu di dalam dan luar negara. Dan agensi ini juga didakwa pernah terlibat dalam perundingan damai antara kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro serta membantu memerangi gerakan ISIS secara senyap. Dipercayai agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri ini mempunyai lebih daripada 1,000 ejen dari seluruh Wow. dunia yang dianggotai oleh pelbagai individu dari pelbagai kepakaran bagi menggerakkan misi sulit demi melindungi keselamatan negara. Namun tak banyak maklumat mengenai Mi.io ini yang Fakta jumpa. Yelah, dan nama pun rahsia kan? Iya, kalau nggak rahasia ya pasti ada lah data-datanya kan. 2. Bangka lapangan terbang Ipoh. Ipoh ni kayak Sebuah banyak kubu yang perlindungan bawah tanah dirahasiakan. ditemui berhampiran lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh. Lapangan Pada Ipoh. tahun 2017, sekumpulan penyelidik dari Malaysia Historical Group secara tidak sengaja telah menjumpai sebuah bangka rahsia di bawah lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh ketika sedang membuat penyelidikan di sana. Apa yang mengejutkan, bangka yang dipercayai dibina ketika Perang Dunia Kedua oleh tentera British itu mempunyai keluasan yang mampu memuatkan sehingga 30 ke 40 orang. Malah penemuan itu juga dianggap sebagai yang pertama di negara Malaysia. Korang tengoklah, walaupun usia binaannya dah cecah lebih 75 tahun, tapi nampak kukuh lagi kan? Ya, Ini hebat kerana banget ya. ia dibina khas untuk menahan ledakan daripada serangan bom udara. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Sebab berlindung Bukan kan. biasa-biasa. 1. Kejut. Penjara ISA. Ini adalah penjara paling rahsia di Malaysia. Kalau korang nak tahu, penjara ISA atau Pusat Tahanan Kemunting menempatkan individu yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Melalui akta ini, sesiapa yang dianggap boleh menimbulkan ancaman kepada negara boleh ditahan tanpa pembicaraan selama 60 hari dan boleh dilanjutkan hingga 2 tahun dengan kelulusan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Tahanan di sini terdiri daripada pelbagai individu termasuk komunis, pelampau agama
agama, pengganas, pencetak duit palsu dan pembekal komponen nuklear, di mana mereka tidak dibenarkan berkomunikasi dengan dunia luar tanpa peguam dan tiada lawatan dari ahli keluarga. Sebab itulah pada mulanya penjara ini dirahsiakan lokasinya daripada pengetahuan umum dan hanya pihak-pihak tertentu sahaja yang tahu kewujudannya. Namun setelah ramai bekas tahanan yang berdedahkan mengenainya, ditambahkan lagi ISA dimansuhkan pada tahun 2011, barulah penjara ini serta lokasinya didedahkan kepada umum yang kini dikenali sebagai Pusat Tahanan Kemunting. Walau bagaimanapun, Akta ISA masih wujud di negara seperti Singapura dan Brunei. Walaupun di Brunei agak berbeza, malah terdapat akta yang hampir serupa di seluruh dunia seperti Patriot Act di US, NSA dan UAPA di India, TPIM di UK serta CTA di Australia dan Kanada. Fakta harap senarai dalam video kali ini sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan daripada minta maaf jika sekiranya video ini tidak dapat menjawab Ini aku nggak ada yang tahu satu pun bawah. Okeylah, itu sajalah 10 untuk video kali lokasi ini. rahasia Terima ini. kasih Fakta ucapkan kepada korang semua atas sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye. Waalaikumsalam. Oke, nah jadi jujur dari 10 ini nggak ada satupun yang aku tahu, dan baru aku tahu banget setelah menonton video Fakta Channel ini guys. Ya namanya juga rahasia gitu kan, nggak ada satupun orang yang boleh tahu tentang rahasia ini. Kalau seandainya rahasia ini terbongkar atau terungkap, pasti mungkin bisa saja mengakibatkan dampaknya kepada negara Malaysia gitu, bisa berdampak terhadap keselamatan negara Malaysia juga gitu. Makanya dirahasiakan nih, sampai data-datanya pun dicari di Google tuh nggak ada gitu guys, karena saking dirahasiakannya. Nah tapi yang paling aku penasaran banget untuk mencari tahu lebih dalam, tapi kayaknya di Google juga nggak ada sih, tentang SMASUM, Sekolah Menengah Agama Sains University Mewah atau SMASUM tadi ya kalau nggak salah. Nah itu aku penasaran banget, katanya itu orang-orang pintar tuh berkumpul di situ gitu loh. Kalau teman-teman tahu cerita ini, boleh dong kita berkongsi informasi. Mana tahu nih ada nih mungkin dari keluarganya, mungkin dari abang, adiknya, kakaknya, saudaranya gitu yang pernah sekolah di SMASUM ini. Boleh deh gitu kan, sedikit spill ceritain kepada kita tentang SMASUM ini. Meskipun yang lainnya juga menarik, tapi satu hal ini menarik banget untuk diulas lebih lanjut. Semoga ada datanya sehingga Fakta bisa nih untuk mengulas lebih dalam lagi tentang SMASUM ini guys. Terima kasih untuk Fakta Channel, seperti biasa memberikan sebuah informasi dan pengetahuan untuk orang-orang yang menontonnya, terkhusus aku juga salah satu penggemar Fakta Channel. Banyak banget ilmu-ilmu tentang Malaysia, banyak banget pengetahuan tentang Malaysia itu yang aku dapatkan dari Fakta Channel ini. Good job! Dan untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.